Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi bersama dengan saya dalam channel Akhi Fairuz Al-Jengkawi. So, hari ini hari kedua Aidiladha. Jadi, hari ini saya nak buat satu reaction video dan video ni telah dimuat naik 5 bulan yang lepas, tapi saya baru nak tengok pada hari ini daripada channel Aisab Hafiz yang berjudul Sex Before Marriage, respon rakyat Malaysia. Jom kita tengok sama-sama. Apa pendapat abang tentang seks sebelum kahwin? It's a bad thing actually. Mungkin benda tu normal. Nafsu tak kuat. Nafsu dengan isteri tak kuat. Memang tak bagus lah. Dengar pun dah tahu tak bagus kan. Tak melamakan kantai juga. Well protection, itu je. Well protection. Alright. Assalamualaikum. Intro yang agak menarik. Salam satu perpaduan kepada anda semua. Hope you guys have amazing day. Your boy Aisab KZ. This is your boy Aisab Hafiz. So, hari ni apa kita nak buat? Hafiz, kau tahu apa kita nak buat? Sekarang kita dekat City Mall, Shah Alam. Kita nak pergi dekat orang awam mall ni dan kita akan tanya pendapat orang tentang sex before marriage. Kita tengok apa pendapat orang Malaysia tentang sex before marriage. lastly guys, so kalau korang tahu apa baju yang aku Menarik tajuk dia. sekarang ni, korang kena tengok kat ujung video nanti guys. Okay guys, so sekarang kita dah dapat pasangan veteran kali ni. Pasangan kita dapat veteran. Apa bro? Kimi. Liza. Saya nak tanya apa pendapat abang tentang seks sebelum kahwin? Pendapat it's a bad thing actually, because kita Islam patut berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Benda yang haram tetap haram. That's a good answer. Ya, sangat firm. Kita sebagai orang Islam kena berpandukan dengan Al-Quran. Jadi, saya puji abang yang pertama tadi, tak fikir panjang, terus bagi jawapan yang saya fikir, we as a Muslim, kita boleh terima benda tu. Ya, semua orang boleh faham. Marriage ni kan, dia ada efek time kahwin. Maksudnya menjejaskan tak? Obviously akan jejaskan keturunan, attitude, behaviour. Yes. Apa benda memes dia orang ni? Bad example to the youth, sebab mostly youth nowadays are easily influenced with bad things, so they can't really differentiate between good and bad. Okay, lompat. Okay, jangan takut. Okay, lagi. Okay. And out there they portray bad is good, so tak cantik lah, tak baik lah. So, apa pendapat abang tentang kalau orang tu dia dah buat seks sebelum dia kahwin? Apa yang akan jadi? Simple, agama Islam simple. Taubat lah. Taubat je. Back to the basic. So kuatkan foundation, tu dah cukup cantik lah. Okay guys, itu jawapan yang terbaik. Thank you bro. Okay guys, aku dapat dah mangsa. Saya nak buat sedikit ulasan berkaitan dengan apa yang abang tu sebut. Kalau dah lakukan benda tu, dia kata back to the basic, repent, kembali kepada Allah. Sebab kadang-kadang hari ini bila saya aktif di media sosial, terutama di Twitter, saya dapati ada segelintir, bukan semuanya, ada segelintir remaja yang mereka ni 18 tahun ke atas lah, yang mereka mewawarkan maksiat yang dilakukan, dosa zina ini sendirilah. Dan di situ mereka rasa macam okey dengan apa yang mereka lakukan. Sebab itu bila mana dosa yang kita lakukan itu antara kita dengan Allah, ya, dan sangatlah mengaibkan bila mana aib diri kita sendiri kita dedahkan kepada umum di media sosial. Bukan kita dedahkan. Kalau sekiranya beginilah, kalau didedahkan pada seseorang individu untuk orang tu bantu dia, it's okay. Ya, tapi kalau dia dedahkan di umum dan dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan, this level yang lain, ya, maksudnya dosa atas dosa itu sendiri. Jom kita sambung kisah ni lagi. Seterusnya Mangsa. hari ni. Okey, nama apa? Putri. Syarmin. Fafa. Farhana. Tapi nama glamour Fafa. Okay, kita tanya Malaysian, what is their opinion on sex before marriage? Sex sebelum kahwin. Apa pendapat korang tentang? Adakah benda itu bagus, tak bagus, macam mana? Macam apa efek dia kepada diri kita? Cakap je, what is your opinion? Mungkin benda tu normal, tapi untuk Islam mestilah tak boleh. Tapi apa nak Woi! nak kau apa? Macam mana? Bagi kat dia. Dia nak tahu lah, macam contoh kita dah buat sex before marriage, ada efek tak bila kita berkahwin? Tak tahu tu. Okay, tak bagus ke? Maybe tak bagus kot sebab maybe takut rasa tu dah tak sama. Lah kalau tiba-tiba macam kahwin dengan orang lain kan, so maybe Akak ni
Dia maybe mungkin yelah, kita kena faham bila mana tanpa kita jangka ada orang datang pada kita, boleh saya interview awak tak? Interview pasal apa? Nanti kita akan tanya. Dan apa pendapat tentang sex before marriage? So memang agak kelang kabut juga untuk menjawabnya. Jadi kita tak boleh nak salahkan audience yang ditanya, sebab mereka pun tak expect langsung soalan-soalan nak diajukan. Cuma yang agak baik dalam channel Isaac Hafiz ni, soalannya straight to the point, tidak ada double meaning, tidak ada unsur kelucahan, tidak ada provokasi kelucahan. So thumbs up. Macam besi je lah. Mostly lelaki tak rasa lah kot. Bodoh je Farel. Perempuan mesti rasa lah kan. Dia mungkin perempuan malu lah kalau Tiba-tiba tak ada dara. tiba-tiba macam having sex dengan orang lain, tapi masa kahwin dengan orang lain, mestilah perempuan mesti rasa macam malu sikit. Tapi sama je kot. Sama je. Rasa sama kot. Sama je. Walaupun dia dah sex before marriage, dia tak affect the marriage lah. Betul. Okay, you pula. Actually benda ni sensitif kan. Nak ikutkan memang tak boleh lah benda ni. Dalam Islam memang tak boleh. Kita tak boleh lakukan. So kita elok kita jaga untuk masa depan kita, untuk suami kita. Itu je lah. Jawapan yang terbaik guys daripada diorang ni semua. Okay, gerak lu, jom. Okay guys, aku dah dapat dah mangsa seterusnya untuk hari esok dan hari ini. Okay, nama apa bro? Mangsa. Nama Megat Kidir Razman. Panggil Megat. Megat Kidir Razman. Bin? Bin Muhammad Razali. Bin? Tak ada. Tak tahu. Bin Cik Ahmad. Bin? Tak ada. Ada Kelakar abang ni. Okay, 3. Bang, soalan kita untuk hari ni, what is your opinion on sex before marriage? Adakah benda tu bagus, tak bagus? Effect dia kepada kita? Okay abang, abang cuba elaborate sikit. Apa pendapat abang? Pada saya benda tu tak bagus sebab kita tak tahu lagi pasangan kita tu macam mana. Kalau dia pembawa benda-benda yang tak elok, so akan efek pada anak-anak kita lah nanti, untuk zuriat yang akan datang. Macam benda yang kita tak nampak lah macam tu. Yes. Kita tak tahu kot dia ada apa benda tu, penyakit tu kan. HIV. Yes. Kalau dia tak ada HIV bang tu, tapi kita have sex before marriage, Tapi kalau apa effect bang? Abang rasa is it good, not good macam tu? pada kalau ikutkan agama lah, pada agama Islam memang tak elok lah benda tu. Betul. Itu je lah pada pendapat saya. Tapi kalau agama lain pun saya tak pasti. Tapi saya rasa semua agama pun macam tu juga. Diorang tak suggest untuk buat benda macam tu. Tergantung pada pasangan tu lah. Kalau pasangan tu okey, rasanya tak ada apa-apa. Kalau pasangan tu rasa diri dia okey, bersih, okey lah. Boleh lah. Terbaik guys. Apa khabar bro? Lama tak jumpa. Dia main terjah je orang. Ini boleh urut free. Lepas ni aku datang buat Setia City Mall. Setia buat tau. Bang, abang mat tau. Ya Allah. Okay guys, so sekarang kita dah dapat mangsa yang paling santai dalam dunia guys. Kita tengok apa dia buat sekarang. 24 jam memang duduk kat sini je guys. Okay bro, nama siapa bro? Akmal. Nak tanya sikit pendapat lah. Sekarang kita tengah tanya rakyat Malaysia tentang pendapat seks sebelum kahwin. Benda tu bagus ke, tak bagus ke? Mungkin ada pengalaman pun kita tak tahu. Tak sure. Maybe apa orang cakap, maybe tak sesuai lagi lah. Sebab sebelum kahwin kan haram orang cakap. Haram Ya, haram. Tak, maksudnya efek dia. Kalau kau dah buat seks sebelum kahwin kan, kau kahwin kan, apa yang akan jadi? Nafsu tak kuat. Nafsu dengan isteri tak kuat. Ya Allah, Maksudnya susah nak mata stay aku. dengan orang perempuan lah. Dah kahwin belum bro? Belum. Macam mana boleh tahu? Okay guys, aku dah dapat dah mangsa yang ke berapa kita tahu hari ni, ke 3 juta poin 4. Okay, nama apa? Tasha. Tasha. Anas. Haikal. Arif. Haikal. Azhar. Okay, Mai. so soalan kita hari ni, kita tanya rakyat Malaysia pendapat diorang. Okay, kau semua remaja kan? Umur apa? 20. 21. Kau? 20. Lepas tu? 48. Okay, apakah your opinion Remaja. on sex before marriage? Apa pendapat kau tentang benda tu? Is it good? Is it bad? Apa efek pada perkahwinan? Apa yang kau rasa? Based on certain people lah, if they open-minded, then it's okay. But, you know, Okey, satu benda yang saya nampak sebelum ni pun ada yang bertanya pada saya, betul ke orang yang open minded ni bila ada orang mesej, lelaki mesej pada perempuan ataupun perempuan mesej pada lelaki lah ya, dia akan bertanya, you open minded tak? Maksudnya open minded yang sering kali yang saya jumpa adalah open minded untuk bercerita tentang benda seks, benda lucah. Sebenarnya open minded bukan begitu. Open minded ni dia kalau daripada segi definisi dia sendiri, seseorang individu itu dia bersedia untuk menerima pandangan orang lain walaupun pandangan orang lain tu melanggari apa yang dia pegang.
Maksudnya dia boleh bersembang tentang politik, tentang sukan, tentang apa juga isu, tentang agama. Dia open, maksudnya open minded lah. Itu bukannya open minded yang difahami oleh segelintir masyarakat. Open minded kita boleh lucah. Itu bukan open minded, itu jalang, itu horny. Itu lelaki-lelaki gila seks, itu perempuan-perempuan gila seks. Bukan begitu. Jom sambung. No, religion mana boleh kan benda-benda sex before marriage. Kalau those yang other than non-Muslim, I think it's okay for them to do lah. Kalau diorang punya agama okay with that, then it's okay. Okay, but kau tak rasa macam kalau we do sex before marriage, there's an effect untuk perkahwinan kita tadi? Ada effect ke tak kau rasa? Ada. Kalau macam tempat dia, okay, kita nak stick dengan satu orang, tak ada. Korang yang tengah tengok video ni, stop jap, pergi subscribe. Jom. Pergi. It's not good. Effect for generation akan datang. Orang kata itu akan jadi luar kawalan tau. Maksudnya bagi saya tak tahu bapak siapa. Kalau ni kan ada yang boleh melibatkan lahir baby buang kata-kata. So that's why one of the reason banyak benda-benda yang akan buruk akan berlaku. Jadi tak bagus lah. Tak bagus. Ikut agama kita lah, memang tak bagus lah. Untuk agama okey tak bagus. Tapi kalau on open punya talk, apa efek dia untuk perkahwinan nanti? Kalau kau banyak sangat main sex before marriage, apa efek dia nanti bila kau kahwin? Saya bukan nak cakap saya takut agama tak. Kalau kita cakap bukan daripada segi agama, kita punya efek dia kita boleh tengok lagi banyak bad daripada good. Contohnya kita tengok yang pertama, it's low sex before marriage ni. Kita biasanya kita akan buat dengan stranger. Kita kenal dia dalam masa dekat dan kita ajak dia. Tu normally dalam life. Kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia daripada mana. Kita tak tahu dia ada penyakit ke tak. Kadang-kadang punca sedikit boleh merebak ke satu badan. Bila AIDS dah datang kat kita, kita kahwin dengan orang lain, boleh jatuh kat anak kita. Dia ada keturunan. Tu satu dia. Depend lah. Depend kalau ada tanggungjawab dia. Kalau kita protection ada tak dapat awal. Yang kedua dia punya bad dia, macam kita cakap kalau anak luar nikah. Anak luar nikah ni dia kadang-kadang tak terasa kepada dia sendiri, tapi family. Kita punya perception antara jiran dengan jiran, macam mak ayah kita ada hidup jiran betul. Malaysia hidup jiran. Juwita. Kadang-kadang jauh pun jiran sepupu kita yang dah lama tak jumpa 10 tahun pun kita panggil dia sepupu juga. Tapi kalau something benda tu kecil jadi, anak luar nikah jadi, dia jadi macam automatic kita terus kita punya hubungan. Generasi akan datang kalau banyak anak luar nikah, so akan create satu big problem lah for future lah. Contoh dia? Contohnya macam saya kata lah, salah satunya generation tak tahu bapak ni siapa kan, and then bila nak kahwin besok pun susah, tak tahu baka siapa kan, bin apa, bin siapa kan. 5 minutes later. Kalau kita nak cakap daripada good dia, dia ceramah. Dia sejujurnya ada. Dari segi kesihatan mungkin ada lah. Kesihatan, stamina dengan pengalaman. Hebatnya kamu. Itu kebaikan lah. Tapi kalau kita pandang daripada kebaikan macam tu, dia sangat-sangat tak masuk akal. Sebab pengalaman kita boleh cari lepas kahwin. Kalau setakat before kahwin nak cari pengalaman macam tu, better you do another thing yang boleh naikkan benda lain. Bagi kau punya kehidupan tu sempurna dulu, baru kau nak bimbing orang lain. Itu pandangan lah. Guys, jawapan dia panjang gila guys. Kelakar. Tapi jawapan yang sangat terbaik. Okay guys, so sekarang kita dengan jelitawan. Jelita ke? Tak ada. Okay guys, so sekarang kita dengan Tara, Luna, Gaya. Okay guys, kita mengalami sedikit masalah tapi kita tak pernah putus asa. So the question is, apa pendapat korang tentang sex before marriage, sex sebelum perkahwinan? Benda tu bagus ke bad ke? Cuma korang elaborate sikit korang punya point. Very sensitive lah this question. No, kita just tanya. What do you think, jelitawan? I think it is a sensitive issue, but from my opinion, sex before marriage tu tak patut kot. Maksudnya tak bagus lah. Daripada segi Islam pun memang tak bagus kan? Yes, depends on religion I rasa. Ada efek tak benda tu? Efek dia mesti ada. Kita kan ada ibu bapa. Mestilah nanti kalau ibu bapa kita tahu kita buat seks sebelum kahwin, so nanti macam image keluarga tu tercemar, image agama pun tercemar juga. Islam memang tak benarkan lah. Itu memang haram lah. Islam memang haram. Okey, kalau yang agama lain itu terpulang kat diorang lah. Itu je. Pada pendapat saya itulah efek dia kepada keluarga, diri kita sendiri dan juga agama kita. Tapi apa efek dia? Maksudnya you dah buat sebelum you kahwin, apa yang akan jadi? Depends on people. Yes. Ada orang menerima, ada orang tak menerima. Kalau perempuan, mesti dia akan fikir consequences. Kalau dia kahwin dengan lelaki yang pernah have sex before. Kalau lelaki pula, mesti dia orang akan fikir perempuan have sex before married, perempuan tu almarwah. What are you talking about? Apa ke? Depends on people. Takut kena HIV ke apa kan? The
one also. HIV is a big problem also. We won't go and check before we do that thing, you know. Yeah. So it's risky lah. Nowadays they also take everything not so serious, right? Okay guys, so wear protection. Okay guys, so sekarang kita dengan Jelitawan. Jelita ke? Okay, sekarang dengan siapa Saya Adira. Adira? Adira. Saya Alia. Nama saya Alia. Nama saya Hafiz. Okay. So soalan kita hari ni kan, apa korang punya pendapat tentang seks sebelum perkahwinan? Maksudnya sex before marriage. So apa pendapat korang? Memang tak bagus lah. Dengar pun dah tahu tak bagus kan. So pendapat Apa efek dia kepada orang yang buat seks sebelum kahwin? Macam efek dia kepada perkahwinan kita nanti. Perkahwinan kita nanti. Sempat lagi kau asam. Kenapa kita yang mungkin akan berlangsung di orang kata City Mall sekarang? efek dia mungkin dekat dia punya masa depan lah. Masa depan dia tak seperti yang dia plan lah apa yang dia nak kan. Kalau dia jadi benda macam tu, better sebelum buat tu fikirlah. Fikir yang baik buruk dia kan. So sebelum buat sesuatu tu, sebelum nak sedap tu, fikirlah guys. Kak ni pula, apa pendapat Kak? Tak melamakan kantai juga. Okay guys, so itu je video kita orang untuk kali ni. Harap korang enjoy video ni. Pada minggu-minggu hadapan kita akan riliskan video-video yang terbaik lagi untuk korang semua, InsyaAllah. Okay guys, so don't forget to subscribe, like and share. Yang paling penting guys, jangan lupa tekan button subscribe tu guys, and tekanlah loceng tu sekali. Sebab apa, korang akan buat kita orang lagi semangat untuk buat konten-konten Okay. Selesai untuk video tadi. Satu kesimpulan yang sangat cantik, yang sangat menarik, bila mana objektif utama interviewer Hafiz dan juga sahabatnya tadi bukan semata-mata untuk bertanya kepada responden sex before marriage saja, tapi di hujung tadi diselitkan kata-kata pesanan daripada our God, our creator, Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang bermaksud dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Jadi di sini kita dapat tahu, rupa-rupanya konten ini dibina sedemikian rupa untuk memastikan subscriber, penonton mendapat satu kesimpulan yang bukan daripada manusia tapi daripada pencipta. Tu thumbs up. Yang kedua, yang saya nampak dalam video tadi, banyak yang menyebut berkaitan dengan sex before marriage ni yang dikaitkan dengan HIV. Sebenarnya ada satu benda yang mereka terlepas pandang. Sebenarnya dengan seks sebelum kahwin ataupun zina ni sendiri, bila dia berlaku dalam keadaan yang seperti brother yang ceramah panjang tadi, bertukar-tukar pasangan, dan pasangan dia pun dia tak kenal siapa. Sebab mereka ni boleh mencari pasangan di mana-mana yang mereka nak. Contoh, buka internet, cari di Bigo Live, cari di maybe di Twitter, maybe ada di IG, maybe di WeChat. Terlalu banyak apps yang boleh search people nearby, yang kita boleh melakukan hubungan dengan mereka tanpa ada kita panggil sebagai couple ke, hubungan laki perempuan bercinta ke, tak ada. Just you kenal, ada persetujuan untuk buat, then buat. Jadi mereka ni tak sedar pasangan mereka tu berkemungkinan bukan sekadar ada HIV, tapi berkemungkinan ada sexually transmitted diseases, STD ataupun penyakit kelamin. Dan ini sebenarnya satu benda yang perlu masyarakat faham berkaitan dengan perkara ini. Yang ketiga pula, kita kena faham bila mana kita menyentuh tentang hubungan seks sebelum berkahwin, ia bukan sekadar akan melahirkan remaja yang kita panggil hamil luar nikah. Sebab di luar sana ada saja remaja yang belasan tahun yang tahu bagaimana untuk protect diri supaya mereka tak hamil. Hari ini kalau ibu bapa tak sampaikan kepada anak, anak dia akan belajar sendiri dan belajar daripada kawan-kawan. Sebab itu ada yang tak pregnant because they use condom. Mereka tahu kondom itu digunakan untuk safe sex. Tapi dalam agama in Islam, safe sex yang sebenar bukan seperti itu. Betul, mereka tak hamil, mereka tidak akan ada hamil luar nikah, mereka tak buang bayi, tapi yang kita takutkan ia menjadi satu budaya dinormalisasikan. Dan itu adalah satu benda yang tak baik. Bukan sekadar untuk institusi keluarga, tapi komuniti masyarakat, juga kepada negara. Sebab apa aku dah boleh buat seks, kenapa aku perlu kahwin? Dan akhirnya dia akan merebaklah penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Yang terakhir yang saya nak tekankan, kepentingan pendidikan sexuality itu sendiri. Sex education perlu bermula daripada rumah. Parents, please tell your children, ajar, educate your children tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, apa itu definisi rogo,
borgol, apa itu definisi liwat, apa itu definisi zina. Kenapa seks sebelum berkahwin tidak dibenarkan? Kenapa dalam Islam bila sudah berkahwin, hubungan seksual itu dia menjadi satu benda yang berpahala, yang diganjari dengan keberkatan? Kenapa? Kena ajar pada anak daripada awal. Sebab bila mana mereka ni tidak mendapat input yang tepat berkaitan dengan objektif seks yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mereka lakukan, maka mereka akan beriman dengan hubungan seksual yang ada dalam pornografi. Dan ini yang saya sangat takutkan. Apatah lagi hari ini ada di kalangan masyarakat kita segelintir yang nak normalisasikan hubungan seks sebelum kahwin. Bagi mereka it's okay, you use kondom, yang penting jangan mengandung. Sebenarnya kita tak boleh terima benda ni. Sekali kita dah melanggar ketetapan yang Allah tetapkan, mereka ni akan boleh demand lagi dan lagi untuk memastikan kononnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan tidak lagi relevan pada zaman ini. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada channel Aisyah Hafiz tadi di atas konten yang sangat baik. Mereka interview untuk mendidik, bukan sahaja mereka orang yang mereka jumpa di City Mall, tapi mereka yang menonton channel mereka dalam video berkenaan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.